komputer. Alright, Cikgu Zana tanya, boleh ke sync semua TikTok lagi FB? Maksudnya tak, Cikgu Zana FB boleh, post dekat FB pun. Okay, right. So, sync semua TikTok maksudnya apa, Cikgu Zana? Boleh saya kena fahamkan. Apa maksud sync ke semua TikTok tu? Maksudnya posting FB, dia masuk IG dengan masuk TikTok sekali boleh? Ya. Dia tembak pergi ke Facebook ke macam mana? Tak faham tu. Dia Tak mas kisahlah kita shoot mana-mana tapi kita boleh tiga-tiga. Boleh je. tiga. Oh, tiga tak boleh. Satu je. Sebab OBS, okey, kekangan OBS ni kita hanya boleh live untuk satu saja. Satu tempat je OBS. Iaitu sama ada kita nak ke YouTube, ke Facebook ataupun IG rasa tak ada kot. Ada tengok platform dia. Okay. So, Ataupun OBS lepas tu pergi FB Live dengan TikTok Live. Boleh je. okay, itu saya nak cakap tu. Macam mana nak buat? Alright. So, siapa pengguna OBS, siapa dah biasa guna OBS, saya sharekan dia punya screen dia. Okay, so ini paparan muka apa tu yang saya share? Okay, nampak ke paparan share OBS saya? Okay. So, ini paparan OBS yang ada, yang biasa kita gunakan, siapa yang dah biasa gunakan untuk mengajar. Okay. So, ini saya dah set up lah. Ini dah advance sedikit dia punya setup, tapi cikgu-cikgu actually boleh belajar sedikit macam mana nak set up OBS ni. Okay, OBS ni kelebihannya, satunya kita boleh buat live, maksudnya kita boleh mengajar terus dekat sini dan kita boleh customize. Kita nak letakkan muka kita kat mana? Kiri, kanan ke, atas ke, bawah ke? So, membantu kita nak letakkan dia punya teks yang kat bawah tu. Kalau kita tengok, saya tekan sini. So, bila dia bertukar, so nampak tak ada garisan, ada teks kat bahagian bawah tu. So, bawah tu dia ada macam scroll lah, scroll text tu. So kita boleh adjust macam kita tengok kat TV tu. So kat sini uh, pendekatan OBS ni satunya kita nak boleh buat uh, record satu dan kita boleh buat live berdasarkan kepada apa yang kita dah record. Contohnya saya dah buat banyak kali ni dekat OBS ni biasanya saya record dulu. Sama ada saya record menggunakan Zoom Cloud Meeting yang saya ada software ni ataupun saya record menggunakan OBS. Tapi biasanya kalau record dengan OBS ni saya tak prefer lah sebab bila kita record menggunakan OBS ni dia berat sikit dia punya file tu nanti. So mungkin makan space lah. So suggestion saya untuk kalau siapa nak buat record lah. Okay, suggestion saya awak boleh gunakan Zoom Cloud Meeting. Ah, so kalau siapa nak contohnya nak sewa daripada saya boleh, tak ada masalah. Saya ada Zoom Edu. So maksudnya dia unlimited hours lah. So maksudnya berapa banyak jam. So tak ni. So dia tanpa had orang kata. So limit tadi tanpa limit. So siapa nak sewa boleh, tak ada masalah. Just beritahu saya nak sewa, nak buat rakaman ke, nak buat kelas online ke, boleh inform kat saya guna Zoom ni. Okay, so manfaat dia uh, bila kita record menggunakan Zoom ni, file yang kita hasilkan menggunakan Zoom ni, dia kalau saya buat 2 jam dalam 400 MB saja. So dia punya file tu agak ringan sikit lah. Tak adalah kalau kita nak upload tu nanti ataupun kita nak buat live tu dia agak lag. Biasanya kalau file yang berat-berat ni dia akan jadi lag lah kalau kita masukkan kepada OBS ni. Okay. So far ada sebarang persoalan ke daripada cikgu-cikgu? Cikgu Ajwat, Cikgu Nora, okay, Cikgu Cikgu saya Nora. nak tanya.
Okey. Okey, maksudnya katakanlah sekarang ni kalau kita dah ada Zoom meeting, maksudnya kelas kita online tu, macam contoh Okey. saya rakam. Jadi daripada Okey. rakaman tu kita boleh masukkan ke OBS untuk jadikan live. Macam tu kan maksudnya? Betul. Ah. Ah, So maksudnya kalau okey. dulu-dulu tu kalau transisi ni kita boleh tukar lah. Maksudnya kita dah tak boleh upload lah video tu dan masukkan melalui OBS. Yes, Betul? macam contohnya kita dah rakam dulu yang dulu rakaman dulu kan. Contohnya Yang kita dulu-dulu punya. ah ah. So contohnya kita macam katakan malam ni kita tak berapa sihat katakan. Tapi kita nak buat live juga. Kita pastikan Facebook kita jalan live. Kan? Ya, kita jalan live. So kita masukkan kita katakan kat sini kita pakai media source kat sini. So media source kita letakkan, kita browse kan, kita ambilkan file yang kita dah rakam tu. So nanti kita tekan live, dia akan livekan rakaman yang kita buat tu. So, Oh, okay. jadi dia So akan bagi nampak contoh, macam S2S live lah. Okay. yeah, betul. So contohnya kat sini, saya buat kat sini kan. Okay. Ni rakaman saya ni. Okay, ni rakaman saya. So saya nak tukar katakan, saya tekan kat media source ni. So saya boleh tukar. So nak pakai file apa kan. So ada semua file kat sini. Katakan nak tukar pakai ubahan kan. So tekan lah. So tekan ubahan. So nanti dia akan keluar yang rakaman ubahan. So maksudnya kalau contohnya kita dah apa kalau kita dah rakam tu, so maksudnya kita bila kita tak sihat ke ataupun kita tak nak buat live ke, tapi kita nak pastikan live Facebook kita maintain. So maknanya kita tak adalah, oh hari ni kita buat live, esok tak buat live. Kita tak nak rasa macam tu. So kita nak maintain, tekan-tekan tiap-tiap hari kita nak buat live. Takkan kita nak buat live kita kena ada kat situ kan. So mungkin kita letakkan live, dalam masa tu kita boleh makan ke, kita berbual dengan kawan ke, boleh, tak ada masalah. So maksudnya kita gunakan rakaman kita. Ah, Oh, maksudnya sekarang ni konsistensi kita memang dah boleh buat lah. Sekiranya kita ada rakaman yang dulu-dulu kala, macam betul, contohnya betul lah. cikgu. Macam contoh, Betul, kita ajar maths. Kita buat topik kan. Kita kan rakam tiap-tiap kali kita punya kelas kan. Jadi kita boleh susun lah ikut rakaman yang lama-lama. Topik by betul topik cikgu. lah. Betul cikgu. Okay. Ah, Okay, so maksud sekarang ni lain nak tanya. okay. Limitnya Ah, berapa? Berapa lama kita boleh uploadkan live kita tu? Maksudnya dia kalau kalau kelas kita 1 jam setengah. ah Jadi satu live kita tu boleh kalau live 1 jam dekat setengah lah. Facebook tak ada masalah. Betul, kalau contohnya nak buat sejam setengah ke 2 jam ke tak ada masalah. As long as video Ah, rakaman tu lebih daripada sejam ke, ikut pada cikgu lah. So ah. dia tak ada limit lah. Okay. Uh, Live hanya sejam, 2 jam tak ada. So maksudnya dia unlimited lah. Tanpa had. Okey, apa So impact dia kalau video live kita tu terlalu panjang ataupun pendek? Impact kepada orang yang nak tengok video kita. dia pro and contra jugalah. Contoh kan biasanya kalau konten mengajar ni kalau lama tak ada masalah. Biasanya kalau dia lama, dia tendensi untuk student tu tengok tinggi lah. Tapi kalau contohnya video pendek ni biasanya video macam 1 minit, 2 minit, 3 minit ni lebih kepada video penerangan. Biasanya itu bukan untuk live mengajar lah. Biasanya live mengajar ni biasa setengah jam ke atas, 30 minit ke atas tu biasa buat. Ah, so sejam ke 2 jam. So bergantung kepada kita lah nak buat berapa lama. Ah, so nak katakan mana efektifnya, sama ada kita nak buat pendek ke ataupun panjang ke. Kalau untuk live mengajar biasa saya berpandangan so buat panjang lah supaya nanti kalau siapa tahu live Facebook ataupun live apa lah TikTok ke YouTube ke, kita ada reach view kita ada kan. So once berapa lama kita buat live, semakin banyak lah view kita kat TikTok ke, dekat Facebook ke ataupun dekat YouTube. Okay. Okey, faham. So, Cik Fahad, ada apa pun nak tanya? Tu macam ada nak tanya tu? Tak ada cikgu. Okey, okey. Okay, alright. Siapa lagi? Cikgu Zana, ada nak tanya? Okey, Cuma no cikgu kan problem. kalau Okay, okay. cuma macam Teruskan, kalau teruskan. macam
kelas apa rakaman macam ni, tak tahu kalau saya rasa okey untuk buat konsisten bagi ada kan. Cuma perlu ada juga macam admin kot untuk monitor kan, sebab bila tak ada interaksi, kadang student ni dia akan tanya soalan kan dekat chat kan. So bila sekali dia tanya, kita tak, maksudnya tak sync dengan apa yang dia tengok, melainkan dia tahulah itu yang dia tengok tu rakaman. Okey lah, tapi kalau dia tak tahu itu rakaman dan dia anggap itu live, so dia panggil cikgu, cikgu tak sahut, and then dia tanya soalan, kita tak respon on the spot soalan tu, mungkin dia rasa, oh ni rakaman ni. So ada tendensi untuk yang student tak follow sampai habis lah, sebab dia tak ada interaksi tu kan. So live ni yang penting ada interaksi kita dengan dia, melainkan kita dah mention ini rakaman, and then kita mungkin boleh monitor jawab soalan dia orang dekat chat. Saya rasa itu lagi better kot, rasa lah. Ke Cikgu Min rasa macam Okey. mana? Betul cikgu. Apa yang cikgu cakap tu. So biasanya live ni dia untuk interaksi. Cuma apa yang saya cakap tadi, dia sebagai backup plan lah. So andai kata contohnya hari ni kita tak berkesempatan ataupun tak larat lah untuk buat live kan. So kita boleh letakkan sebagai rakaman untuk kita untuk Facebook ataupun YouTube kita maintain ada live. So tak adalah macam hari ni kita buat live, bersungguh kita buat live. Esok tiba-tiba alamak letih lah pula nak buat live. So tak ada bahan untuk buat live. So kita off. So follower akan jadi macam alah cikgu tak ada buat live ke? Macam tu. So mungkin kita sebagai backup kita letakkan kita punya rakaman lah. Tetapi biasanya kalau nak buat interaksi, so macam Cikgu Fahan cakap, is better kita buat live terus. Maksudnya kita mengajar terus. Dan bukan buka rakaman lah. So biasanya kalau yang akan buat live terus tu saya akan buat pakai Zoom. Okay. Zoom saya pakai kalau kat sini, kalau kat Zoom ni kita boleh, kalau siapa ada Zoom Pro kan, Zoom Pro ataupun Zoom Edu, kita boleh buat live Facebook, YouTube, dan ada beberapa platform yang lain. Biasanya kita Facebook dengan YouTube lah secara terus. So maksudnya kita tak perlulah set up OBS ni terlampau besar ataupun ada satu software OBS untuk kita set up live kita. Okay. So sebab tu saya recommend siapa yang ada Zoom Edu ataupun Zoom Pro tu, kalau nak buat live ke Facebook secara terus, so kita boleh buat live menggunakan platform Zoom tu. Dia lagi mudah. Okay. Okay. So lagi cuma kekangan dari segi kalau kita buat live direct daripada Zoom ni, kekangan dari segi macam kita nak setting. Okay, kat bawah tu ada, biasanya kan kalau kat bawah tu kita nak buat teks ke ataupun kita nak buat design apa-apa ke, dia susah sikit, dia ada limit sedikit. Okay. So dia punya time hours dia, kalau Zoom Pro dengan Zoom Edu ni dia unlimited. So berapa banyak jam kita nak letakkan live kita tak ada masalah pun. Okay. So kalau contohnya kalau Zoom basic mungkin akan ada limit 40 minit. So kalau macam Live Pro ataupun Zoom Edu, dia unlimited. So siapa yang nak gunakan Zoom Edu ni ataupun yang belum ada Zoom Pro ke, atau nak gunakan yang tu, boleh contact saya lah. So boleh dapatkan account tu, nak pinjam ke, so boleh buat live terus ikut masa-masa dia. Sebab saya dah ada jadual dah, ada jadual cikgu-cikgu yang lain dah sewa masa tu. So kelas tu dah boleh buat lebih daripada sejam, 2 jam. So tu bantulah sedikit. Okay. Right. So kita pergi kepada Cikgu Zana tadi. Dia nak tanya ke? Hello Cikgu Zana. Okey Cikgu Mimi. Cuma yang Zoom Cloud Meeting tu dia memang different dengan Zoom Pro. Apa? Tak dengar? Bismillah. Tahu apa sangat? Zoom yang Cloud Meeting tu dia memang berbeza function dia dengan Zoom Pro. Okay, Zoom Cloud Meeting dengan Zoom Cloud Meeting, Zoom Cloud Meeting tu Zoom lah. Zoom Pro, okay, Zoom Pro dia, okay, kat sini kita panggil dia pakai Zoom Cloud Meeting lah.
dalam Zoom Cloud Meeting tu kita ada, sekejap kena tulis buka ni. Okey, sekejap. Saya boleh penangkan sikit. Okay, so kalau kita tengok Zoom yang Cik Uzana cakap tu, dia adalah Zoom Cloud Meeting. Okay, Cloud Meeting. So dia menggunakan kaedah ataupun platform cloud lah. Okay, yang Zoom kita ada kat besok sekarang. So dalam Zoom ni kita ada beberapa package yang kita ada basic. Basic, kita ada Pro dan juga kita ada Edu. Okay, so basic ni biasanya dia tak boleh buat live lah. Okay, tak boleh live. So tak boleh live ke mana-mana platform. Okay, so siapa gunakan basic tapi dia percuma lah. Okay, so basic ni just kalau kita login account, sign up dia, so kita dah dapat dah dia tu free, free of charge lah. Cuma limit dia, dia tak boleh buat live. Dia hanya boleh buat meeting selama 40 minit saja. Itu constraint dia ataupun limit daripada Zoom basic ni. Okay, Zoom Pro, okay, Zoom Pro kita boleh buat live. Okay, buat live dan juga kita boleh record banyak, lebih daripada 40 minit. Maksudnya unlimited lah. So lebih daripada sejam ke kita boleh record. Dan recording kita ni kita boleh masuk sama ada kita nak record ke cloud. Okay, ke cloud ataupun ke komputer kita. Okay, so untuk Pro lah, Zoom Pro. Apa perbezaan antara Zoom Pro dengan Zoom Edu ni? Okay, Zoom Pro ni biasanya akaun dia akaun persendirian. Dia seorang je. So, sebenarnya kita nak beli, kita just beli saja Zoom Pro. Tetapi untuk Zoom Edu ni, okay, Zoom Edu ni dia kena ada minimum lah, minimum pembelian dia sebanyak 20 akaun. Okay, minimum user 20 akaun lah. So maksudnya kalau kita nak pergi beli tu, kita kena buat apa kata kalau dalam bahasa Melayu ni berjemaah apa? Kelompok. Pembelian berkelompok. So secara 20 20 orang, 20 orang, 20 orang ataupun 24 ke, ikut kepada ni lah. Biasanya kita ambil minimum 20 orang lah, 20 akaun. So kita buat pukal, kita gabungkan, say 20 orang, so kita beli. So harga dia lagi murah daripada Zoom Pro. So kalau Zoom Pro biasa dalam $12. Kalau Zoom Edu ni saya pernah lupa berapa dolar. Biasanya kalau ni ni $12 ni dalam berapa ringgit lah. Kena kira balik convert dolar ni. So, kalau Zoom ni, Zoom Edu ni kita dapat satu tahun RM460 kot. Setahun. So setahun RM460. Ni dolar Okay. So RM460 setahun untuk Zoom Edu. Biasa pemilihannya kita akan buat ni lah. Macam itu saya buat pemilihan itu bulan 6 maksudnya. Bulan Jun. Okay, bulan Jun. So, siapa nak buat nanti mungkin next cycle bulan Jun boleh set up balik lah. Okay, siapa nak beli. Okay, so saya tak nak sentuh berkenaan siapa nak beli tak nak beli ni. Semua saya nak tengok dari segi features lah. So features dia Pro dengan Edu ni sama je. So kita boleh buat live, boleh buat meeting lebih 40 minit. Kita boleh record dekat cloud dan juga kepada komputer. Dan banyak lagi feature-features Pro yang terdapat dalam Zoom Edu ni. So saya dah ada Zoom Edu, so sampai bulan 6 ni. So siapa yang berminat untuk buat kelas yang okay, lagi satu
Zoom Pro ni partisipan untuk satu-satu masa ni, okay, partisipan untuk satu masa untuk Pro adalah 100 orang. So maknanya kita buat satu kelas tu, limit dia adalah 100 orang. Okay. Tetapi untuk Zoom Edu ni limit dia adalah 300 partisipan. So siapa yang nak menyewa ataupun nak nak pinjam Zoom Edu saya, just contact saya. So banyak dah cikgu-cikgu yang sewa kat saya, pinjam akaun saya, saya bagi. Sebab ada yang buat bengkel kan, sampai 300 orang. Saya dapat itu. Dia buat bengkel sampai 300. So saya bagi, pinjam, tengoklah dia nak buat sesi 2 jam ke 3 jam ke, it depend kepada dia. Jadi kita boleh buat perbincangan kat situ. Okay, so tu untuk antara perbezaan antara Pro dengan Edu. So kalau kita nak buat live, saya suggestkan menggunakan Zoom Cloud Meeting. So jangan, tak suggest, tak recommendkan untuk gunakan OBS lah. Sebab kalau awak punya komputer, kalau RAM dia bawah daripada 8 gig, dia akan jadi lag lah kalau gunakan OBS. Tapi kalau macam contohnya komputer awak dah lebih daripada 16 gig ke 32 gig ke RAM dia, bolehlah gunakan OBS ni untuk buat live, sama ada di Facebook ke dekat YouTube. Okey. Menjawab ke Cikgu Zana? Ya, Cikgu Zana? Menjawab ke soalan ni? Okey. Mantap cikgu ni. Ha. Okey, Zoom tadi Edu tu cikgu 300 kan? 300 pasti betul. 300 orang dalam satu Oh. masa. Nak sewa boleh? Next nak join jemaah. Okey. Tak, kalau nak sewa saya ada akaun. Saya tak ada masalah, juga nak sewa boleh je. Okey. Cikgu siapa lagi? Cikgu pergi pada cikgu. Oi, ada cikgu baru. Cikgu Nurul baru masuk. Okey, ada berapa soalan ke daripada Cikgu Ajwat? Tak ada. Okey. Alright. So, saya betul pergi kepada ni lah, perbincangan utama kita kepada uh, studio, TikTok Live Studio. Okay, so saya share sebab saya tak sempat nak buat dia punya slide. So saya pakai dia punya ni lah, macam mana kita nak set up dia. Okay, so sebelum tu kita bagi baca dulu FAQ dia lah. So apa itu dinamakan sebagai live studio ni? So live studio ni is dia punya official software yang ataupun tools daripada TikTok lah. Tapi khusus kat sini, untuk TikTok Live Studio ni, dia fokus dia hanya untuk pengguna Windows saja. So kalau siapa menggunakan Apple atau Mac OS, so tak dapatlah nak menggunakan TikTok Live Studio ni. Okay. So apa kelebihan antara Live Studio dengan TikTok Live yang kita ada dekat handphone tu? Okay. Kalau dekat handphone, kita just boleh rakam, ataupun kita boleh just rakam handphone, kita just tekan button dan rakam. So gambar just berdasarkan kamera depan ataupun kamera belakang. Okay, so tu limit dia lah kalau dekat handphone. Tetapi kalau dekat live studio ni, kita boleh masukkan source kita. Kita nak boleh letakkan kita punya presentation, kita nak letakkan punya gambar kita, okay, kita nak letakkan kamera kita. Okay, so kita boleh sesuaikan ikut kepada keinginan dia kita. Kita nak letakkan apa kat dalam kita punya live tu nanti. Okay, so ini paparan awal. Siapa yang kalau kita dah download untuk live studio ni, akan keluar bentuk paparan macam ni lah. Okay, so kita perlu login lah lepas tu. So, adakah TikTok ni available untuk semua kereta? Okay, kita tengok constraint dia. So, dia TikTok ni, dia kena ada requirement dia lah. Okay, so nombor 2 tu kalau tengok untuk siapa yang user daripada US. Tapi kita tak adalah sampai, kita bukan kat US, kita tak perlulah tengok requirement nombor 2 tu. Sebab requirement nombor 2 tu
dia punya follower dia tinggi untuk non-gaming creators. Kalau non-gaming creators untuk kat US kena 10,000 follower. Minimum dia lah untuk cecah untuk dapat live dekat menggunakan live studio ni. Tetapi untuk outside US ni, di luar US atau kat Malaysia, kat Asia, so minimum requirement dia untuk gunakan TikTok live studio ni hanya 1,000 follower saja. So apa tu, sebab kalau kita nak gunakan dia kena sync kepada akaun TikTok yang kita ada sekarang ni. So tadi Cikgu Nazrin cakap dia dah buat testing tadi macam dia boleh buat live. Tak apa, kita tengok sekejap lagi dia boleh buat live atau tidak. Okay, sebab requirement dia 1,000 untuk dapat ni. So macam mana nak dapatkan access? Just login account TikTok and then start the live lah. Okay. So what is the difference between live studio? Apa beza antara live studio dengan OBS ni? Okay. Live studio OBS ni dia similar function. Function dia sama. Tetapi dia punya orang kata tak berat sangat lah compare dengan OBS. OBS ni dia akan jadi lag in term of dia punya apa file dia dan juga setting dia. Okay, ni tak payah. So how do you set up? Okay, so ini setup yang asal untuk beginner lah. Siapa yang bermula nak gunakan studio ni, live studio, just set up microphone, camera, okay, dengan video quality, and then just punya desktop ke, nak pakai desktop capture ke, it depend. Biasanya scene setting ni biasanya tak adalah dekat Malaysia ni. So biasanya kita ada 3 saja, iaitu microphone, kamera dengan video quality. Itu saja. Dan kita boleh pergi kepada homepage dia lah. Inilah homepage dia yang kita akan tengok kejap lagi. Saya akan tunjukkan saya punya homepage. So homepage ni kita boleh apa kata? Boleh tengok chat secara real time. Okay, secara real time. So what are the source? Source ni tak ada. Source ni kita boleh tengok macam-macam lah. Contohnya source daripada kamera kita, daripada gaming, ataupun kalau contohnya orang bagi gift ke, bagi diamond, kita boleh tengok kat sini lah. Okay, kita tengok kepada macam mana nak kita nak buat guideline dia. So ni setting-setting dia lah untuk kita tengok sini. Ini macam biasa kita login macam biasa akaun TikTok kita ni. Okay, setup. Okay, so kat sini ada 4 kan. Biasanya kita akan buat 3 saja. Kalau dekat Malaysia ni scene setting ni kita akan buat masa kita dah login dah. Okay, so kat sini quality, and then so bila once kita dah login, kita akan keluar macam ni. Bentuk paparan muka dia akan jadi macam ni, dashboard dia. Okay, sama ada kita nak buat go live ataupun kita nak tambahkan source-source yang ada dekat sini lah. Okay, so ni basic macam mana dashboard yang ada dekat orang kata dekat live TikTok studio ni. Okay, ni semua dia punya apa orang kata tambahan-tambahan tool dia untuk TikTok studio. Okay, jadi kita akan tengok macam mana kita nak tambah ke nak ni. Right. So ada sebarang persoalan ke daripada ni peserta? Peserta. Okay. Cikgu Impian ni rasa Cikgu Farah Ya, saya Cikgu Farah. Okay. So Cikgu Farah ada nak tanya soalan apa-apa ke tadi? Tak ada, saya baru masuk, saya terlepas. So saya Okay. Tak apa, nanti saya akan sharekan rakaman tu lah. Okay, Cikgu Farhan. Ada nak tanya apa-apa ke? Okay, Cikgu Mimi. Tak sabar nak set up live studio YouTube TikTok ni. TikTok Okay, live studio ni. Cikgu dah lebih sibuk ke dia punya follower? Dah. Okay. Right.
Okay, baik. So, sekejap alamak, tak boleh share lah. Right. So, nampak tak dia punya dashboard yang saya buka ni? Irfan. Okay. Pak. Okay. So, ini saya dah login. Maksudnya, siapa yang dah login, dia akan keluar ni. Paparan dashboard je ni lah. Untuk kita set up. Okay, biasanya, kat sini kita ada landscape dengan portrait. Biasanya kalau kita nak mengajar ni, saya prefer gunakan landscape lah. Okay, kalau portrait dia akan jadi macam ni. Ah, TikTok yang macam kita punya dekat apa kata dekat handphone. Aduh. Kalau landscape tu nanti student yang tengok dekat TikTok dia boleh switch kan? Maksudnya dia boleh jadi full screen landscape Betul. kan? Dia akan contohnya kita nak buat full screen, dia akan jadi kamera tu boleh vertical kan dia punya. Ah, Okay. so dia ada function boleh tekan apa boleh pusing kan. Pusing orang yang tonton tu. Okay. So biasanya kita akan gunakan landscape. Okay, kat sini landscape ni kita ada pilihan. Sama ada kita nak gunakan kat sini ada general, chat ataupun blank. Ah, biasanya general ni dia dah setting siap-siap lah. Kita ada dia tunjuk dekat paparan goal dia, alert dia, chatbot, okay, kamera dah ada, display capture dah ada. Okay, ni setting dah ada dah. Okay, so biasanya kalau ni saya tak biasa gunakan untuk general. General ni biasanya kalau purpose benda lain. Contohnya kita nak setting buat live sendiri, direct. Tapi kekangan dekat sini, kalau kita buat live gunakan TikTok ni, kita just boleh live kat TikTok je lah. So kita tak boleh live kepada platform yang lain. So maksudnya kat sini kita just gunakan kamera kita sedia ada untuk kita ni. Right. So dekat sini macam mana? Okay. Right. So kat sini kita ada chat. Chat. Source dia macam ni lah. Dia ada goal. Lepas tu ni kamera kita lah. So, contoh kita nak letakkan kamera. So kamera ni kita boleh tekan dekat setting. Nampak ada bentuk gear ni. Dia akan keluar setting. Okay. So dia akan keluar pop up je ni. So kita boleh pilih kamera kita sama ada kita nak gunakan. Kan saya pakai ni. Saya pakai kamera apa kata kamera USB. So kalau kita nak apa nak share tu kena tambah lagi satu kamera. So menyesuaikan lah. Sekejap saya pakai kamera saja. Irwin tu pakai phone aja. Yes, kalau siapa pakai phone boleh pakai Airwing. Okay? Airwing webcam tu siapa pakai tapi kena ni lah kena sync kan dengan phone. Maksudnya kat sini cikgu kena download download apps Aerion webcam tu kat dalam handphone lepas tu sync kepada laptop. Oh, maksudnya live TikTok kita tu boleh pakai kamera webcam juga, bukan phone punya kamera je lah. Betul. Okay. So dari kamera ni lah kalau kita nak masuk OBS punya layout tu ke bukan? Sebab Okey. ada pilihan untuk kamera OBS juga kan? Betul. Boleh pula tu. Macam mana nak sync tu cikgu? Kejap Okey. Contohnya kita nak sync yang kamera tadi saya masukkan tadi. Okey. So kita kena pergi kepada OBS kita lah. Saya buat. Eh, Okey. Ini OBS kita yang kita dah setting.
So kalau kita nak gunakan OBS, masuk kepada TikTok. Okay. So bila kita dah setting tu, kita nampak ada start virtual camera kat sini. Kita highlightkan kat sini. Nampak tak? Cik Fan yang saya tadakan. Oh, okay. Start virtual camera. Oh, kena tekan start kat situ dulu. Start virtual camera tu, cikgu kita start tekan lah. Maksudnya kat sini. Cikgu, cikgu, Ah, ini dekat OBS lah ni. Yang ni yang virtual betul. camera dekat OBS. Kenapa saya tak Betul. jumpa dekat OBS saya? Saya dah buka. Saya ada start streaming, start recording. Oh, okay. Di sini. Control. Virtual Betul. camera. Ya, Okay, betul. okay. Baik, baik. Baik. Okay. So apa perlu kita buat adalah tekan just virtual camera tu, dia akan nampak warna hitam kat sini. Dia gelap. Nampak tak button dia warna dia gelap. Bila kita tekan, kita start virtual camera, dia punya bar dia warna hitam, dia gelap sikit. Apa tak Cikgu Nazil? Kamera. Okay. Dia gelap kan? Dia punya bar tu gelap kan? Aha. Okey. Aha. So maksudnya sekarang kita punya paparan dekat OBS kita ni dah jadi sebagai virtual camera. Okey? Dah jadi paparan sebagai virtual camera. So apa perlu kita buat adalah kita pergi kat virtual studio tadi. Uh, right. Nampak? Ni TikTok live studio tadi. Okey, kita tekan virtual camera dia. Faham? Okey, Okay, jap. Macam mana kita nak pergi ni tadi? Macam mana kita nak pergi yang pergi dekat chat? Okay. okey. Okay. Sekejap. Saya pakai Lepas blank tu, lah sekarang. blank. Saya pakai blank sekarang. Hmm. Okey, sekejap. Saya masukkan mark. Okay. So, kita nak buat yang kosong. Blank ni masa kosong lah. Yang kosong, tak ada apa-apa pun. Biasanya ni saya dah tambah dah. So, apa boleh kita buat? Bila kita add source, kita pergi kepada kamera. Add Okey. source. Okey, tekan. So Kamera. kita ada pilihan dekat sini. Sama ada nak pakai real webcam ataupun kita pakailah OBS Virtual Studio. So nanti akan keluar apa-apa je ni. Nampak tak? Cik Fahim nampak tak? Saya Tak, tekan, tak saya boleh. tekan kat kamera, dia tak keluar apa? Dia tak keluar Okey, paparannya macam ni. tak keluar. Okey, Tak. add source Add dah tekan source. add. Okey. Dah, okay, sekejap Add source. Okay, Okey. lepas tu dia keluar capture game, kamera. Okay, yang ni keluar. Okey. Pilihan sebelah Ah, pastikan kamera tu merah. Ada garisan warna merah tepi dia. tak ada. Kalau kita gerak jadi merah tak ada. Ah, eh. Cik Fahim jadi boleh tak? Dapat? Oh, okay, ada. Dia ada warna merah. Okay. Okay, belakang dia tulis Okay. camera import the screen from the webcam including your device, camera and any virtual camera. Sebelah Nampak? sebelah kanan dia import. Okay, import the screen from your webcam including. Okay, dah dapat. Dia tulis kamera kan? Okay, Cikgu Han dapat ke? Ah, ah. Dia, saya tekan, sekejap, tekan yang gear kamera tu and then select kamera kan? Tak Okay, boleh nak select. Okay. Dia tak tak boleh. menyala. Tak Dia kena menyala. tekan 2 kali, cikgu. Tadi saya try 2 kali. 2-3 kali baru dapat tekan, cikgu. Tadi saya pun Oh, mula-mula tak dapat. Hmm. Macam kena lepaskan, baru dapat. okay macam ni. Cikgu Fahan boleh share screen tak? Saya nak tengok. Oh, boleh. Okay. Cikgu Fahan share screen. Sekejap, saya tengok. Screen, Cikgu whole screen ke apa? whole screen. Saya nak tengok paparan dia. Okay. Cikgu pergi dekat add source dekat bawah blank tu. Ini, Okay. kamera. Okay, tekan kamera. Tekan je. Okay. Tekan add. Add. Okay. So tekan okay. Tekan tu tak boleh Kamera. Oh, ni. Tekan. Okay, Okay, virtual. tekan. Okay.
Add Oh, source. OBS virtual kejap. Oh, tak boleh masuk ya. Cikgu kat mana? Okay, cikgu tekan ASOS dulu. Cikgu pergi kat mana? Ya, tak apa. Okey, pergi kat kamera tadi, Cikgu Fahan. Kamera ni. Ha, Ni. betul. Tekan gear tu, bentuk gear tu. Ya. Okey, select dia punya tu, boleh tak? Ini webcam. OBS dah tak boleh tekan. Macam Cik, dah, cikgu macam tengah dah live select pakai, kan. sekejap, cikgu live dekat Zoom ni pakai OBS ni. Bukan, pakai Funtech yang atas ni. OBS cikgu dah on dah. Dah. Ni. Tengok. Dah buka dah, virtual. Uh, Macam mana dia boleh ni Pergi dekat TikTok, sekejap. Uh, sekejap. Cikgu Mimi, But, ada rakaman ke ni? ada rakaman. Ya ke? Sebab saya tengok-tengok alamat tak check daripada awal. Sekejap. Cikgu Fan, pergi dekat general. General. Bukan dia Dekat, sambung kat, ini OBS dekat, ke? betul, sekejap. Pergi dekat kamera. Ada tak kamera dia? Kamera. Setting. Uh, Ke dia dah pilih OBS kat sini sebab tu dia tak keluar kat sana tadi tu. itulah. Sekejap saya pilih yang ni. Kat sini. Kat Display sini capture tu. Sikit capture. Oh, display capture tu. Sekejap. Oh, display capture Cikgu tutupkan mata kan? Tutup mata. Tutup mata dia. Oh, okey. Cikgu pergi dekat chat pula. Kamera. Oh, tak ada pula. Oh, tu. Tekan. Pergi kat blank. Kamera. Okay, setting. Tak boleh pula. Tak pilih. Oh. Macam saya. Dia dekat general. Kat general tadi dah select OBS lah. Tak Cuba pun. tekan. Okay. Like. Ni OBS kan? Ke salah? Okay. Belakang tu OBS. Oh, ni sebab ni cikgu pakai display capture. Macam mana dia boleh ni Sekejap. Saya pakai saya punya. Boleh? Okay. Okay. Macam saya punya. Saya pergi dekat sini. Saya pergi dekat saya add source. Pergi dekat kamera. Saya addkan dia dulu. Lepas tu saya pilih lah. Saya nak pakai OBS Studio. So dia akan keluar paparan di belakang kanan ni. Nampak yang apa yang kita Oh, dia display. display lah. So tekan add source. So akan jadi macam ni lah. Kecil je ni. Kita dragkan dia kat ujung. Apa dia semua. Okey. So maksudnya paparan daripada OBS tu dia masuklah kat sini. So macam Cikgu Fahan mungkin ada kena setting lain kot yang kena ni. Saya pun tak pasti. Sebab lepas itu saya pakai masuk blank tak ada masalah pun. Cikgu Mimi, paparan dekat OBS ni, Cikgu Mimi masukkan macam mana pula? Sebab kalau macam sekarang OBS saya masih kosong lah, nampak logo OBS je. Okey. Dia warna biru Dia dah warna bulat kan, bulat. Lepas tu dia punya logo OBS kan. Okey. Macam tu cikgu boleh share tak screen? Saya nak tengok apa dia Boleh. punya. Okey, kejap. Okey, saya share dua skrin tau. Sekarang Dua ni screen? cikgu nampak tak? Sebab saya ada dua monitor. Ni Oh, nampak? okey. Cikgu nampak tak? Dapat dua.
Nampak dua screen. Kita pakai ni Ha. extend Mm-mm. Okay. Right. Okay. Pergi Jadi dekat yang saya OBS. tekan ni nampak Okay, pergi kat OBS. OBS. Kejap. Okay, ni OBS. Besar kan? Full Open. screen kan? Okay. Okay, Ha? cikgu Nah, tekan start virtual camera. start virtual camera. Okay. Okay, cikgu Ini dah minus stop. kan? Minus. Tak, Kat mana nak minus? minimize kan? Minimize. Oh, minimize. Minimize kan? Okay. Okay, so dah masuk tu. Okay, Ah, pergi kat okay. OBS. OBS balik. Okay, OBS. Okay, okay. Uh, cikgu kat scene tu, dekat source tu, cikgu tekan tambah, Source. tambah bawah, Kat mana sih? bawah. Ni. Ni. Okay, tambah. Okay, okay. Cikgu nak buat rakaman, ambil rakaman kan? Ha. Okay, pergi dekat media source ada tak? Dia. Media source bawah sikit. Ni. Ah, Ni. kita kan? Klik. Okay. Ha. Okay. 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 So, cikgu check lah video yang cikgu pernah ada. Okay. Sekejap. Video apa-apa pun tak apa yang Zoom punya Ah, boleh, tak ada masalah. Kita nak contoh je kan? Contoh aja. Sekejap Sekejap ni kot Okay, saya nak cari tiba-tiba tak ada. Okay, saya try yang ni Yang ni saya testing dulu. Okay. Tekan Okay, sekali lagi. tekan ni. Tekan. Apa open? Open. Okay, tekan okay. Okay. Okay, Wow. dah. Nampak? Tak nampak apa-apa pun cikgu. Sekejap. Sekejap, sekejap. Buka sekejap. Cikgu punya. Cikgu Ajat. Macam mana ni? Saya tak perasan yang ni. Yang saya tahu benda ni. Progress dengan preview ni. Tapi nak potong, nak kembali semula macam mana? Cikgu Ajat. OBS. Okay, kat OBS. Nampak tak yang cikgu Azrin paparkan tu? Aha. Dia Okay. punya kan nampak dua Besar itu. uh, Sekejap dia dekat. Sekejap. Saya pun nak kena buka saya punya OBS. Wah, kena buat training betul-betul satu OBS ni cikgu cepat. Daripada A sampai Z. Klik buka, open, add, step by step. Macam budak sekolah baru belajar tu. Oh, boleh. Baru tengok yang ni dah berpeluh-peluh dah ni. Dah jadi misai dah belum Ini lagi. studio preview ni. Cuba tengok kat view tu. Tak pasti. Sekejap. Cuba tengok kat view. View. dekat Kat view mana? kan Di mana? View atas tu. atas Atas View. file edit view atas sekali. atas sekali Okay. Sini studio. Sekejap. Cuba tekan kat view tu. View. Multi view tu. Multi view. Ni. Bukan. Ni. Ada full screen dengan window. Sekejap ni studio view. Macam nak patah balik ke studio view. Sekejap Sekejap, sebab saya tengah guna MacBook. So macam pening sikit. Sekejap. Saya buka sekejap. Dekat bawah ni ke? Mana pula biasa tu? Okay, sini. View source. Okay, dia dekat bawah tu ada.
Saya punya ada tulis studio mode. Tutup studio mode tu. Kat mana? Kat mana? Dekat belah kanan sekali ada start Kat streaming tu. kanan. Tutup studio mode tu. Studio mode. Oh, Tutup. semua. Okay. Okey, kita tengok tutup. Tak jadi baru perasan. Okey, cikgu pergi kepada TikTok live studio pula. TikTok live studio. Okay. Nampak tak situ? Ada dah keluar dah. So Okay. so apa yang dipaparkan dekat OBS tu keluar kat situ. Okay. Cikgu Tadi dragkan kita dia punya masukkan, sekejap. Tadi kita masuk ni video ni melalui OBS ke melalui TikTok? melalui OBS. OBS kan? OBS. OBS. Alright. Cikgu, dekat TikTok studio tu, cikgu dragkan dia punya tu screen tu biar ngam-ngam dia punya tu. Atas sebelah tangan kanan. Lagi tahu. Ni. Dah. Okay. So maksudnya kalau macam rakaman kan. So nanti bila rakaman cikgu, dia akan masuk je ni lah. So kalau cikgu buat live, nanti akan keluar je ni. Sebiji macam ni. Ini kalau Okay. kita guna video rakaman. Okay. Betul. Video rakaman. Kalau kita nak pakai buat sendiri terus, macam Cik Fahan cakap nak buat interaksi, so dia buat live langsung terus. Daripada Kamera Zoom. tu kalau kamera tu pakailah kamera kita. Maksudnya tak, kalau kita nak buat live yang betul-betul lah kita ini rakaman. So kita just sharekan kita punya Zoom punya classroom tu je lah. Boleh, tak ada masalah. Tekan Zoom. Tapi kena pakai display rasanya. Untuk yang share Zoom tu. Tapi biasanya kalau untuk yang tu, saya prefer untuk share direct lah. Tak perlulah pakai ni. Tak payah pakai OBS ataupun so just pakai kamera macam biasa and then masukkan kita punya presentation lah. Contohnya kita sini nak buat, saya keluarkan Dropbox lah. Biasa saya gunakan Dropbox kalau ni. Siapa biasa guna ada lain nak apa? Kat mana? Ni kat mana ni? Ni dah TikTok. Kan, kalau saya mengajar, saya akan gunakan Dropbox untuk lukis apa-apa. Oh, yang dekat Zoom lah. Bukan, dia software lain. Nanti saya tunjukkan Sekejap saya sesuaikan. Okay, ni Dropbox saya. Nampak Dropbox? So kalau saya tak biasa gunakan apa kata whiteboard Zoom, sebab concernnya kalau kita nak save tu kadang-kadang dia pakai gambar je. So kalau macam contoh kita pakai Dropbox ni, software Dropbox ni, dia bila kita save dia dapat dalam bentuk PDF. Apa namanya? Drawboard. Drawboard. DRAWBORD. Drawboard. Dia samalah macam kita guna OneNote kan? Kita boleh tulis-tulis semua kan? Yes, dia cuma kat sini kelebihan dia kalau kita dapat yang berbayar dia ada macam-macam features lah. Tapi kalau buat setakat nak biasa kita just buat highlight contohnya kat sini. Baris. Baris ataupun kita nak buat highlight ke. So highlight. So garisan pun boleh senang. Garisan. Okay. Kalau yang berbayar dia boleh buat bulatan untuk segi empat ataupun kita boleh ukur macam-macam lah robot ni. So kalau siapa nak mengajar, saya suggestkan guna robot untuk mengajar. So kat sini apa yang saya nak cakap kat sini, so kalau kita pergi kita TikTok studio tadi, okay. Cikgu Mimin nak tanya sikit boleh? Okay, boleh? Apa dia? Saya bila buka balik TikTok live studio ni kan, dia ada macam requirement lain untuk buat live ni. Okay, boleh. Iaitu kena live 25 minit
Okay, boleh sharekan apa tu? Screen, sharekan screen. So, kita sama-sama tengok apa yang. Ni, apa tak? Okay, so kat sini. Right. Lemak tak besar pula. Okay. So, untuk requirement 7 hari Okay. Nasib baik cikgu. Sebab tu saya nak cari orang yang baru. So, bila orang baru kita boleh nampak apa benda ni. Sebab bila kita dah login tu dia dah tak wujud apa benda ni. Access ni. Okay. Untuk Kiranya, yang kiranya tadi ah, saya tu tak baru lah tu kiranya. saya tak sure yang tu. Yang cikgu punya. Biasa kalau yang baru masuk, dia akan buat Hmm. macam ni. 7 day trial access tu. So, maksudnya cikgu kena ni. Cikgu kena buat live more than 25 minutes at least sekali dekat handphone. Ah, Hmm. okay. So, Itu handphone je cikgu lah kan ada. requirement yang belum kan? Yang Yes, lain untuk yang dah tik-tik ni dah kan? dah. Cikgu dah ada at least 1000 follower dah ada. Okay. Lepas tu cikgu aktif dalam masa 30 hari. Semua dah ada dah. Cuma kat situ je. Oh, Ah, so cikgu kena buat buat live je. kosong without ni lah. Live studio ni. Cikgu cikgu buat ni lah. Cikgu tekan live dekat handphone kan. Borak lah berapa Ah, yang nak buat dalam masa setengah jam. Dah nampak dah requirement dia. Macam saya buat tu. itu yang itu yang malu tu. Ah, ah, buat lah sekejap je. Kalau yang lain ni yang 180 ni, Okey, yang ni untuk kalau kita untuk access ni 180 hari. Untuk trial 7 hari itu saja. So kalau kita dah lepas okay. daripada 7 hari tu, so dia kena ada sekurang-kurangnya Oh, 25 minit 25 minit. uh, 25 Dua dua 25. kali. kali 2 kali je kan Mhm. in the past of 30 days. So macam itulah during the Oh, so yang ni apa memang totally free lah kan? Tak payah ada subscribe apa kan? so far setakat ni dia cakap free je. Kalau ada berbayar mungkin akan datang lah. Hmm. Sebab benda ni kan betul orang kata dia nak trial dan dia punya beta. Mhm. Lagipun dia tak support pun untuk apa Windows apa bukan apa untuk Mac OS. Oh, So maksudnya kat sini dia macam trial lah apa beta version. So dia kena apa kata dia nak mencuba dulu. Okey tak? So mungkin kalau dia dah masuk ke Mac OS mungkin kena hmm. bayar sikit kot. So platform dia macam itulah maksudnya. Okay. Lagi So satu cikgu, yang kalau yang tadi tu untuk TikTok je kan? ya betul. Itu Kalau saja. nak ke platform lain, Okay. Okay. Sebab tu kalau platform lain saya share saya punya. Okay. Yang ni saya ambil pakai OBS kan? Betul tadi? hmm. Saya pakai OBS, saya setting kat sini. Saya sebagai OBS virtual camera, saya dah on. Okay, untuk platform lain, okay. So apa perlu kita buat adalah kita setting dekat OBS juga. Okay, dekat Oh, OBS ni, direct OBS. dia OBS. Okay, so biasanya setting yang pertama, pergi dekat setting. Okay, so kita akan keluar pop-up macam ni lah. Okay, bila keluar pop-up ini, kita cari belah kiri tu ada stream. You Azlin nampak boleh follow? Okay, tekan stream. Kat sini kita ada pilihan. Sama ada kita nak Facebook live ke, YouTube live ke, okay, Twitter ke. Biasanya kita ambil Facebook live lah. Alright. So, pilih Facebook live. Okay, kat Cikgu, sini. cikgu. Cikgu lagi sekali ulang explain cikgu. Lagi sekali. Yes. Setting dekat Okay. mana? Sorry, Okay, sorry. cikgu tekan setting. Ini dekat mana? Ini dekat OBS kan? OBS, Oh, Zoom betul. meeting. Ini OBS. Okay. Okay, OBS. Setting. Di kat bawah, ada Okay. tempat setting kan. Setting. Cuba tekan, ada keluar Tekan pop-up. setting. Okay, ada. Okay. Kat belah kiri tu ada general, stream, output, audio, betul? Betul. Okay, tekan stream. Stream. Okay. Okay, service. Cikgu pilih kalau nak pergi Facebook, tekan Facebook Live.
Oh, okay. Facebook Live. Oh, Okay. Server pakai default, dia dah setting kan. okay. Okay. So, stream key ni kita kena tukar lah. Berdasarkan kepada stream key yang kita ada masa kita nak buat live dekat Facebook tu. Okay. So, Oh, macam mana maksudnya kita kita nak... kena buka juga Facebook lah. Kena buka Facebook jugalah. Betul. Okay, sekejap saya buka Okay. Facebook. Sekejap saya buka. Ah, Okay. Okay, ni Facebook yang kita ada lah. Saya ada Facebook Cikgu Mimi ke ataupun cikgu nak pakai nak live dekat personal Facebook cikgu pun boleh, tak ada masalah. As long as ada features live. Sorry, page boleh buat live tak cikgu? page boleh? Saya pakai page ni sekarang ni. Page Cikgu Mimi. Oh. Uh, sorry ni saya punya setting bahasa Melayu Okay, besok tekan live. Okay, kat sini just tekan yang bentuk kamera warna merah ni. Tekan, dia Oh, akan keluar macam ni. Alright. So, just tekan go live. Tekan go live. Okay, tunggu dulu. Lambat sikit lah. Okay, sampai jumpa bentuk papan macam ni. Okay, Cikgu Nazir tengah buat ke? Okay. Okay, nampak tak dia tulis stream key ataupun kalau bahasa Melayu kita pakai kunci kunci adik dia kan. lah. Okay. Okay. Salin, copy. Salih, copy. Okay. Copy kod Okay. ni. Okay, buka OBS. Okay. Okay, buka Paste kan, OBS. stream key. Yeah, betul. Kat stream key tadi. Kita punya tu. Sekejap saya buka. Okay. Okay, buka setting. Okay, kat stream. Okay, show. Sekejap Dia ni. Okay. Potong. Padamkan yang lama. Masukkan yang baru. Lepas tu tekan apply. Lepas tu tekan Okay. 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 Right. So, once kita nak stream macam mana, tekan start streaming. Oh, kejap. Kejap, saya punya tu lambat. Loading pula. Okay, start streaming. Okay. Kat bawah ni ada tak perasan warna hijau ke apa? So, dia punya CPU tu lah. Dah. Apply, tekan okay kan. Okay, lepas tu, kejap. Start streaming kat mana kita nak tu? Bawah tulis control belah kanan sekali. Ada tak dia tulis start streaming? Ni kat OBS kan? Ya, betul. OBS. Okay, start streaming. Okay. Alright. Dah start Okay, cikgu pergi dekat Facebook tadi. Facebook. Keluar tak paparan Okay. apa yang sama dengan OBS tu? Okay. Sama tak paparan dia? Nampak kan? Sama. Sama kan? Okay. So, saya buka dekat Facebook saya. Okay. So, ini saya punya Facebook. Okay. So, saya dah keluar lah benda ni. Right? So, ini dah streaming lah ni? Belum lagi. Cikgu kena setting. Oh, okay. Pergi dekat belah Masuk kanan ini. atas. Dia ada tulis kat sini. Cikgu boleh letak title lah. Ni tambah butiran kan. Detail dia. Cikgu tekan what's your life about. So, tekan lah. Contohnya kelas Cikgu Mimi. Ni. Lepas tu. Tak sama pun. Sekejap. Oh, share to story ada ni. Okay, sekejap. Belah kanan kan cikgu? Belah kanan. Share your story kan. Share to your story. Sorry, saya punya pakai bahasa Melayu. Memang bahasa. Okay. Alright.
Okey, kat sebelah kiri nampak tak ada tulis 2 3 ni? 2/3. Ada. Okey, dia tulis connection dah, complete the post dah. Okey. So nak secara langsung saja. So secara langsung tekan live saja. Kalau bahasanya live lah. Tekan button warna Go biru live. ni. Go live Go betul. live Okey, tekan dia Okay. langsung. Tekan. So maksudnya sekarang kita dah live. Ah, okey. So maksudnya sekarang dah live lah. Ah, dapat. Okay, saya go live. Okay, dah. Dapat? Ah, dapat eh? So maksudnya sekarang kita Hmm. dah live lah. So contohnya kita nak tukar, kita pakai yang tukar scene tu. OBS tu kena study balik lah. Macam mana kita nak setting OBS tu. So boleh tanya Cikgu Ajwat kot. Kita boleh bincang dengan Cikgu Ajwat macam mana kita nak setting OBS. Saya pun Cikgu ni belajar dengan belajar tu. Ajwat. Ha? Ni belajar tu, OBS tu. Yelah. Saya tak detail sangat. Saya je follow-follow je. Boleh. Ah, ah. So mungkin Cikgu Ajat mungkin boleh share lah depan ni macam mana kita nak setting OBS tu. So Cikgu Azin setakat ni faham tak macam mana nak setting dia? Faham. Ah, Kena ulang-ulang video ni banyak kali ni so that kita boleh sebab sekarang ni TikTok, Facebook kan. So So sekarang kat maksudnya sini dia punya key dia ialah kita kalau kita nak buat TikTok kena buka TikTok Studio. Kita masukkan video tu. Kalau kita nak buat Facebook, kita kena dapatkan key stream daripada Facebook tu masukkan ke OBS. And then betul. dia macam kena parallel. Dia kena parallel lah dua-dua ni kan. Betul. Okay. Okay. Pengsan juga ni kan. So tadi kalau kat live studio ni kan dah sama kan? Okay. Contohnya kita nak live, just tekan je lah. Go live. Go live. So kita Go live. just ni upload ni cover ni tak ada masalah. Cikgu nak upload gambar kelas cikgu ke apa, dia masukkan. Saya lebih prefer buat yang setting. Ni pun design ni kena tambah, kena buat ni. Kena buat kelas lain, kelas Canva. Nampak tak? Dia kena buat siri cikgu. Cikgu kena buat Nampak? siri 1, siri 2, siri 3. Dia kena ada basic Canva dulu kot. Canva sebab nak letak lepas tu OBS baru Okay. So mungkin untuk next nanti kita buat bersiri lah. Ini just macam mana kita nak gunakan TikTok Studio ni. Okay, so tadi kita dah live dekat Facebook kan? Dekat Facebook. So sekarang kita nak buat live kepada TikTok pula kan? Just tekan go live. So masukkan cover dia. Okay, biasa topik ni kita pilih education lah. Nak buat yang lain tak apa, tak ada masalah. Boleh je. Dia bukan apa orang kata topik ni penting sangat. Just kalau kita fokus pada education lah. So contohnya orang nak search je, so dia akan keluar lah education. So dia lah. So ni dah setting, saya dah setting kan edit dia punya kelas dia apa dia, update gambar dia, submit. Okay, so resolution dia 1920 kali dengan 1080 pixel. So dah edit semua. Ini tak payah tekan apa-apa lah. Biarkan kosong, biarkan dah default. Just tekan go live. Okay. Alright. So kalau cikgu nak tengok paparan dia, cikgu boleh pergi ke TikTok Cikgu Mimi. Boleh cikgu? TikTok Cikgu Mimi sekarang. Macam mana, apa yang ada kat situ? TikTok cikgu Mimi. So kalau kita tekan live tu, okay, nampak tak dekat belah kanan bawah tu dia ada bentuk vertical dengan horizontal tu. Kat handphone. So kat sini, inilah macam ada paparan live dekat TikTok kita sebenarnya. Nampak? Terima kasih. Nampak ke? Okay. Nampak. Okay. So paparan dia ada sama ada kita
Ada nak tukar dia punya version ke macam menegak ataupun melintang. Okey. Okay. So tu basic dia lah untuk kita gunakan untuk studio. So contohnya kalau kita nak tukar apa video rakaman tu, kalau kita dah gunakan OBS virtual camera tu, kita just monitor dekat ni lah. Monitor dekat OBS saja. Okay, saya punya dah terberhenti kat sini. Tak boleh go live. Betul lah. Saya ni tak cukup 1,000 lagi. Yang Betul. cacah je. Yang cacah je tu tadi. Cikgu Fahan kena buat live Okay, so 25 minit. Cikgu Fahan? saya kena pergi beramah mesra lah cari kawan-kawan. Boleh. Buat, Cikgu buat Farhan live. buat live ni je Farhan. On. Lepas tu tutorial tak buat apa-apa. Duduk je 20 minit. Ramai view. Boleh tu. How Alah, to tak 20 buat apa-apa kan. tak apa. Makan. Buat mukbang cikgu. Mukbang. Sambil makan Aduh. Maggi 20 minit. Nanti jadi Lepas habis 1 pempengaruh cup, pula. buat cup yang baru. Buat cup yang baru. 25 minit cukup. Habis cukup. Tuh. Faham. Itulah tu 25 minit Sembang-sembang je lah kan. So sediakanlah beberapa cup kan, cup noodle tu. Cakaplah yang ni saya beli daripada jenama sekian-sekian, rasa dia macam ni. Okay, kita pilih yang ni pula. Ramai juga tu. Mukbang rasanya dapat Tak. follower tu. Dapat. Nanti tak jadi mengajar lah ni. Makan je lah. Ya, cikgu 25 minit. Cikgu Juat tu apa tu? Yuran selepas 2 tahun jadi 20K. Maksudnya apa? Ada Cikgu Zana tu dah Yuran 2 belajar tahun dah. OBS. Dia dah 2 Ah. tahun, 2 tahun dah menunggu nak belajar. Tak datang-datang pun kita tunggu dia. Dia ada Cikgu tu. Zana ada kat mana? Cikgu Zana dari mana? Suzana Seremban sebenarnya. Senawang kan? Oh, dekat lah. Ya. Kalau Cikgu Ajwa buat Seremban. Cikgu Ajwa buatlah satu hari. Saya datang Itulah kan. Saya buatkan tempat saya 20K je tu lah. Saya tak buat tempat lain. installment lah. Holistic. Installment lah boleh ke? Buatkan tempat saya lah. Boleh je. Holistic. Kita kena kita kena tahu timing Cikgu Ajwa sebab busy dia tu kan. Itulah dia, Sana shift kejap kan? kat sini, naik saya jet sana, naik jet sini. Siang free. Kalau Siang pagi, free. siang macam ni free lah kalau tak ada ke mana-mana. Siang hari biasa. Hari biasa. Jumaat susah sikit lah sebab kami Jumaat susah sikit. Kami semua. Sabtu Rabu okey. So kena angkut semua komputer semua, kena duduk depan Cikgu Azul Cikgu Ajwa dekat JB Apa dia? Saya kat JB. So, kalau nak belajar dengan Cikgu Ajwa, bawa semua perkakas semua lah kan. Bawa laptop je kot. Laptop dah lah. Tak payahlah perkakas semua. Kita buat ni lah. Kita buat JB punya ni. Kita pergi JB macam tu lah. Itu bagus. Okay, saya sponsor makan. Makan malam. Saya dah tak ada kat JB baru nak buat kat JB. Cikgu Fahan kan belum ni dekat JB. Itulah tu. Saya baru je pindah ke Kedah sekarang. Oh. Macam mana pakai Kedah kat mana? Kedah dekat Sik. Market kalau Kedah, kalau physical punya kelas kurang lah sebab saya memang kat kampung betul ni. Cuma itulah rezeki lain lah, rezeki online lah. Online tak apa lah, boleh sendiri maintain. Kalau physical memang itulah. tak susah Diorang susah sikit orang kampung ni kan. Dan ada jugalah yang minta, cuma rate dia tu tak sama lah dengan rate JB kan. So buat sekadar ada je lah, maksudnya yang kalau minta ada, kalau tak ada pun tak apa. Yang penting fokus kat online lah. Buat kelas kat rumah ramai-ramai. Boleh? Oh, penat tau kalau buat kat rumah ramai-ramai, especially kalau kawasan kampung atau kawasan perumahan yang dekat dengan kita. Saya dah pernah buat dulu, penat. Penat macam tu? Nanti Kenapa? Tak tahulah sebab dulu saya buat yang sekolah rendah kan. Jadi end up rumah saya tu jadi macam dumping area.
mak-mak nak pergi beli belah pun dia akan tumpang tak cikgu kelas pukul 3 saya keluar awal ni. Jadi nursery ya. Ha. Kadang-kadang cikgu ni tak dan lagi tak sampai ni cikgu. Pukul 11 dia datang ambil pengsan. Lepas tu anak murid cikgu, Elok. saya lapar lah cikgu. Saya Jadi lapar, pengasuh kesian kan? Ya, betul. Oh, macam tu boleh Skor JB dekat rendah mana kan cikgu kalau Nora? Kudai ke? Nusa Jaya. Nusa Jaya, Edusity. Jaya. Oh, Nusra Jaya. So kalau ada ke JB datanglah, calling-calling lah. Oh. Yang ni dekat apa So bolehlah kita buat tu. Edu Hub Edusity. Edusity Edusity tu. Hub. Ya tu. So, kawasan Betul lah tu. universiti semua kan. So sekarang Ya. fokus online je lah. Fizik apa, one to one online, grouping online. Marketing Itu kena yang buat kalau lah tak kan. ada, kalau internet kat kampung problem yang buat kelas kata-kata tu. Buat kelas lah kereta lah, apalah. Kena keluar pergi pekan lain kalau tak ada internet kat rumah. Cikgu Dia pakai The nearest Nearest dekat mungkin kampung sebelah ada. cikgu tak Tapi nak sebab pasang kat sini ha. pakai Unify. Cuma Unify tu lah Oh. kadang-kadang lagi apa pokok terbalik jatuh atas wire lah. Lepas tu Allah. dan lah apalah. So problem-problem macam tu. Sebab sini kalau tak ada Unify tu totally tak ada lah. Yang 2G tu pun kadang ada kadang tak ada. 2G yang mana tu? Yang apa macam telco punya ni handphone. kan. Maxis, handphone punya tu 2G tu. So kalau terputus tu memang terputus terus. Kadang saya tengah buat kelas, blackout kan. Saya kena naik kereta keluar pergi tempat ada line. Baru boleh bagi tahu kat anak murid. Rumah cikgu blackout ni, tak boleh nak Oh. bertemu kelas. Diorang pernah sampai 15 minit tunggu. Mana cikgu hilang. So kena keluar pergi tempat ada line baru boleh inform diorang. Berapa jauh tu kalau nak keluar tu? Kalau kat area sini dalam 5 minit, 10 minit situ dah boleh keluar. Oh, Dekat dekat tempat yang ada lah. line yang stable sikit. Actually dia ada je apa menara yang baru naik tu. Cuma belum pasang dia punya piring-piring dia tu lah. Top, So, menara apa tu? Kom ke Maxis ke apa? menara tu kosong. Cuma dia punya yang nak apa telco yang nak sewa untuk piring dia tu tak sure telco apa lagi lah. Tapi yang biasa Oh, sini Celcom lah kuat. Sekom lah. Hmm. So full internet daripada Unify tu lah. Unify apa fiber tu Oh, Mm-mm. tapi concern ni kalau macam ada pokok tumbang tu yang sakit tu. Betul. Tapi kalau yang kat luar daripada kawasan kita bukan tanggungjawab kita lah kan. Maksudnya dia orang lah kena Ha. baiki. Selalu ke So kalau macam pokok tumbang tu? baru ni yang baru ni sekali tu macam tu, and then kali kedua tu dia orang maintenance ke apa tak. Yang sekali lagi tu memang satu kampung tak ada. Tak tahu kenapa. So beberapa kali jugalah. So tapi so far kelas boleh buat tapi kena keluar kawasan lah sikit. So budak-budak pun dah faham lah. Sebab biasa kalau biasa kawasan macam dekat ujung-ujung kampung tapi ada line internet dari segi mobile. So Unify biasa kita saja satu lagi benda. Nama dia Unify Air. Unify Air 5G. Dia punya Okay. speed tu boleh Oh, up 5G. sampai 150 Mbps. Okay. So kalau siapa nak ni boleh lah. Boleh dapatkan daripada saya. So sini pun baru sebelum ni Promote. pakai yang apa yang 80 yang 30 Mbps je. Lepas tu sebab mungkin kawasan baru and then dia promote untuk pakai yang 100 tapi bayaran dia half price je untuk kontrak 2 tahun. So bayar dalam tak sampai 50 rasanya untuk yang 100 Mbps tu. Yalah. Bagus So tak still lah. promo kot sebab kawasan baru kan. Kawasan dia tak ramai orang nak pakai. Berapa cikgu bayar tadi? Apa dia? Berapa cikgu bayar tadi? 100 Mbps? Rasa macam 50 lebih kot. Ke tak sampai 50? Berapa price dapat diskaun tu. Dia bagi baik lagi tu. Untuk Biasa kontrak 2 tahun. sekarang yang tengah ni dia buat 100 Mbps, harga dia RM89 lah. Saya mungkin 40 lebih macam tu.
Dapat price okey tu mantap. Oh, baloi. Untuk 2 tahun lah. So selepas 2 tahun mungkin tengoklah apa yang Betul. okey lagi. Okey, Cikgu Nazar, okey ke setakat ni? Sorry, kita borak-borak. Dah habis kan ni rasanya Cikgu Aziz? Semua dah clear Okey. Boleh. Saya rasa kena tengok-tengok ulang-ulang lah video ni. Cikgu Nazar, Cikgu ada Nazar nak sihat tanya gitu. apa? Dengar ke? Boleh dengar, boleh dengar. Dengar. Ni Cikgu Mimi yang tadi yang poster yang bahagian depan tu buat menggunakan ABS ke atau menggunakan apps lain yang ada tulis selamat datang. Oh, saya pakai Canva. Oh, pakai Canva. Jadi dia dalam Ah, bentuk GIF ke apa? GIF. GIF. Saya download pakai GIF lah. Okey. Dia ada Untuk pilihan. bergerak. Bergerak tu. Dia ada pilihan sama ada kita nak pakai AB4, PNG ataupun GIF lah. Tapi kalau biasa kalau motion yang rendah, yang simple lah. Maksudnya kita tak perlukan apa-apa audio ke. So, saya recommend untuk download as a GIF, GIF. So, maksudnya tak adalah betul kita berat sangat file tu. Biasanya MP4 dia akan download besar sangat tu. So, pakai GIF, just satu macam format gambar je. Kalau berat sangat. So, Cikgu Nazar, biasa guna Canva kan? Saya tak biasa. Cuma bentuk yang seumpama dengannya adalah. Macam saya gunakan apa? Canva version education punya account. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh. Saya just letak lah, tekan-tekan. Saya sebagai teacher apa semua. Dapat pula percuma. Alhamdulillah. Saya pun antara cikgu di dalam grup Cikgu Mimi lah. Cikgu dapat lagi okay, mantap. Masih guna lagi. Okay. So, kalau percuma tu dapat full access ke dekat dia punya gambar semua? Dia macam kita gunakan Canva Pro, version Pro. So tak payah bayar apa-apa secara percuma? Betul, tak payah bayar. Saya tak bayar pun. Mahal kan kalau nak yang Pro ni kan? 1,000 mahal setahun. tak? Berapa? 1,000 setahun. Kalau kita orang tiga user 1,000 setahun. 3 user. 1,000 setahun. Itu pun lah. Kena Tapi share-share lah. Ya, Share 3 orang. Ataupun kalau Tukar contohnya, 300 setengah. kalau macam contohnya kita nak pakai yang Pro tu boleh je nak share. Gunakan team. Buat team. So yang team tu akan ni lah. Jadi dia punya subordinate dia. Orang bawah dia. Itu macam so mana boleh. pula? Macam saya gunakan dengan Cikgu Fahan lah. Saya dah ada account. Lepas tu Cikgu Fahan jadi team saya. So Cikgu Fahan boleh guna lah. Sampai sekarang boleh guna. Tapi saya tak buka pun sebab takut nanti dia detect. Banyak sangat team. Saya cari yang orang yang seorang dua orang je lah boleh buat. Tapi so far tak ada masalah je Cikgu Fahan. Okay tak ada. So far okay. Dulu saya pernah buka tapi bila dah sama dia detect saya punya account tu gunakan untuk orang lain. Kena lah. Kena block habis account dia. Tapi apa function team yang dia bagi mesti ada function dia kan. So maknanya kalau kita dah dapat edu maksudnya kalau ada kita ada staff-staff kat bawah kita itu lah yang dia bagi team so, kan. kita edit, diorang pun boleh edit design kita tu. Betul. So Dia kalau pun nak boleh. ada rahsia ke tak boleh lah. So berkongsi lah. tiada PNC lah kat situ. Tak ada. Kalau yang macam Cikgu Ajwat punya Pro 3 account lain-lain. 3 account lebih kurang macam Cikgu Mimi juga lah. Tapi memang kita team 3 orang. Tapi boleh edit juga antara satu sama lain ke ataupun boleh different account? waktu dia edit pun kita boleh tengok live. Dia tengah edit.
So bolehlah kerja remotely. Oh, boleh Hmm. access aircon yang sama dalam satu masa? Boleh. Oh, okay. So dia boleh edit, kita boleh nampak dia edit. Kalau contoh kita dia edit sebelah, kita edit sebelah. Boleh ya? Oh, okay. Maksudnya dia padam, kita tulis. Dia tulis, kita padam. Macam tu boleh lah. Boleh je. So kita Wow. nampak dia tulis, kita adjust. Sambil dia tulis tu kita pun tulis. Dalam satu design boleh gerak sekali. Oh, canggihnya. So kalau Saya nak tak tahu dapatkan ada benda tu. boleh pakai Canva. Sebab sekarang semua pakai Canva tu nak buat design-design. Buat remotely lah. So tak payah nak upah designer apa semua pakai. Dan kalau dalam Canva tu ada template dia. Macam saya buat yang tadi, yang poster yang saya bagi dekat dalam group WhatsApp kan. Mana saya tak. Oh, yang tadi iklan pagi tadi. Yang iklan bagi tadi tu. Ni, nampak? Saya guna template Canva, pakai handphone je. 15 minit, siap. Oh. Smart, smart. Saya pakai 15 minit je. tak, tak payah nak. Nak kena Pukul explore. masa tengah makan. So dah lalang cikgu Azim cakap, dah confirm. Okay, tak apalah aku buat poster, jemput yang lain semua. Join. Kiranya kan, kalau macam, kan ada orang yang buat modul kan, worksheet untuk budak-budak sekolah rendah, sekolah tadika tu kan, dia ada gambar itik, gambar ayam semua tu. Dekat Canva pun ada lah gambar-gambar tu semua. Dia panggil kipak dia. Boleh. Okay, So, kalau untuk apa betul untuk education, kalau cikgu tengok features tu, memang berlambak gambar-gambar itik, gambar-gambar tu. Cikgu Yang share black ayat and white semua tu. Share, share. Sorry ni. yang lain. So Sama-sama ni belajar. template yang dia ada lah. Sebab kita pakai education kan. Cuba lah. Gambar-gambar presentation macam ni. So kalau cikgu Mimi tolong cari kalau macam gambar kereta, kereta yang clip art yang Okay. apa black and Kita white create ke. lah. Kita create satu lah. Kita create satu. Kita ambil Kita boleh bikin sendiri ke? Oh. boleh. Okay. So contohnya kat sini kan kita ada template dia. Dia just boleh masuk lah. Letakkan macam ni kan. So dia keluar template dia. Tak apa kita nak tambah yang lain. Apa cikgu cakap tadi? Nak apa? Gambar kereta lah, kereta. Macam kita nak belajar. Kereta, suku kata, kereta. Jadi kita kena ada gambar. Oh, kereta. Grafik. Dia buat grafik. So dia banyak grafik. Ya. Oh. So dia Yang ni boleh tukar jadi black and white juga. black white maksudnya macam mana tu? Instead of ada colour, jadikan dia black and white. Boleh. Kat sini kot. Ada edit image. So kita tukarlah nak pakai sini. Vision Simulator. Jadi black and white. Okay, okay. Tukar. Biasanya Boleh kalau boleh. Aircon Edu ni dia banyak sikit lah untuk pendidikan. Tu yang saya shock tau. Design. Macam-macam pula gambar dia keluar. Dekat Kena elemen. pilih reader Biasanya lah kita tu. pakai kat elemen ni memang best lah grafik dia. So kalau siapa nak so kena Zoom Edu bukan. Saya tak pasti Canva sekarang dia detect kita punya domain ke tak kan. Tapi biasa saya macam dulu dia bagi je betul saya punya. Ni pun saya pakai account. Saya tak pasti account apa je. Sebab saya pakai ni. Saya pakai email Edu. Cikgu Apa ada. email itu? Okey. Nak pakai email Edu ni. Okey, cikgu dah ada daftar dengan PPD tak? Cikgu punya subscription. Ada. Ada Okey. Nak saya buatkan ke? Saya boleh buatkan? Okey. Boleh. Okey. Cikgu Tapi boleh beli tak kisah ke JB ke kat mana ke? Boleh, tak kisah ke?
Tak ada masalah. Sebab Kalau cikgu nak pakai Edu, contoh cikgu apa nama pusat tuition cikgu? Titipan Pusat Tuition Tatapan Minda. Tatapan tak, Minda. cikgu nak buat tatapanminda.edu.my kan? Boleh saya boleh klikkan domain dia. Okey. Harga dia berapa eh? RM84 kot setahun saya dia punya tu. So, Langgan dia. kena buat domain lah. Maksudnya kena buat domain baru lah. Domain baru dan juga hosting email dia. Email hosting dalam RM100 je tu. Jadi saya boleh tolong cikgu buat. Sebab cikgu dah daftar dengan PPD kan? Dah. So ada daftar PPD tu bagi sijil PPD tu, ada surat pengesahan PPD, saya daftarkan domain edu.my. So daripada email edu.my tu, cikgu boleh guna macam-macam lah. Boleh buat Zoom yang 20 tadi. Okay, yang 20 orang tadi cikgu nak buat kan. 20 orang tu cikgu boleh jadi dia punya admin. Apa lagi? Zoom, dia punya Canva boleh dapat percuma. Google pun rasa boleh ada harga yang rendah lagi pula. Google Workspace. Cikgu gunakan. Google Workspace. Google Workspace. Dia ada harga apa tu? ni. Okey, Google kalau Workspace tu apa? kalau kita baru ada ni. Google Workspace ni macam-macam, semua ada. Kita ada spreadsheet, kita ada Google Doc, kita ada Google Form, kita ada apa lagi? Google Form saya tahu. Google Meet. Google Meet saya tahu. Oh, dia ada semua, itulah semua. Ada satu package yang besar lah. Semua ada kat situ. Ini Storage semua ada, sebenarnya kena bayar lah. Kena bayar lah kan? Untuk education kena bayar juga, tapi harga dia murah sikit. So nanti cikgu saya boleh bagi penerangan kepada cikgu lah kalau cikgu nak further untuk gunakan domain .edu.my. Sebab cikgu dah ada apa? Dah ada pengesahan di PPD kan, PPD dengan Jabatan KPM kan. So lagi senang sebab saya dah pernah buat dengan Cikgu Lokman. Cikgu Lokman dah keluar. Okey. Cikgu Lokman dia buat pusat tuition, berdaftar. Nama dia Inspirasi Cerdik. Saya set up domain dia, saya buat website untuk dia. So dia buat website inspirasicerdik.edu.my. Tengok website dia ada edu. So kelebihan dia macam tu lah. Boleh pakai domain edu.my, boleh buat email edu.my. So kelebihan feature untuk dapat free dengan harga lagi rendah, tinggi lah. So itu kelebihan dia. Okay. Alright, boleh. Nanti saya pada bincang dengan cikgu lah. Nanti saya Cikgu Sana, PM ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu Sana. Okey, Cikgu Mimi. Apa dia? Mantap. So far yang cikgu dah buat dah berapa hari? Apa tak dengar? Yang live yang cikgu dah buat tu so far dah berapa kali buat dah? Saya buat live saya pakai yang rakaman dalam 1, 2, 3, 4 kali kot. 4 kali. So far dia orang punya feedback okey tak? Kalau dari segi views, boleh lah dia naik sedikit je sebab saya followers saya 1,000 lebih je, 1,800. So tak banyak saya. So macam Cikgu Puan cakap tadi, kalau buat interaksi secara terus lagi bagus kan. So saya belum start lagi nak eager untuk buat benda tu lagi. So mungkin rakaman tu kita start macam promote dulu. Dah soft launch tu barulah kita pump. Mungkin bulan 11 kot saya nak buat yang live terus tu. Saya nak buat apa pecutan terakhir SPM. InsyaAllah boleh try. Okay. Cikgu Ajwat. Okay. Right. So nanti kalau tak ada apa-apa kita boleh ni lah. Nanti Cikgu Ajwat boleh jumpa lah kot kat holistik. Apa? Tak dengar? Tu lah tak berkesempatan jumpa Cikgu Ajwat hari tu. Nanti kita plan tengok buat apa? Kita Canva dengan tu kan. Kalau ada masa lah insyaAllah kita cuba.
Bulan 11 tu nampak tenang sikit lah sebab orang trial kan. Dia uh, bulan 12 tu dah tak tenang balik lah. Sampai SPM. Oh, Mas, right. Bulan 11 So, lipat so balik. nanti kena buat lah. Nanti cikgu buat apa info-info je lah. Oh boleh, insyaAllah. okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop sampai sini kot. So, kalau siapa-siapa nak tanya lagi, boleh PM saya secara ni. Ataupun nak tanya pasal OBS yang lebih lanjut, boleh tanya Cikgu Ajwat. Cikgu Ajwat ni pakar OBS. Dia bakar. Saya 2 Benda tahun. ni Saya 2 tahun tunggu cikgu ajar OBS. Eh, Sampai dah buat sekarang dah hari tu, saya tak tak datang. OBS. Hari tu dah buat tak datang. Bila masa? Habis terbakar. Ah, Habis terbakar telinga. Bila masa? dah buat dah hari tu. Cikgu Mimi datang hari tu. Ha, Ha. Cikgu Zana dia sibuk sangat. Ya ke? Mana ada saya follow. Yang hari tu bukan modul ke? Tak lah. Hari kita buat OBS. Ada kan? Cik Mimi kita buat OBS tu kan? Ada Bawan, ada Dia uh, Itu ramai lah. bila tu? Bila? Bila? Ha, Saya tak tahu. bila? Mana tak ajak pun. Kita buat holistik. Bila lah? Tahun lepas, 2 tahun lepas. Maybe 2 setahun. tahun lepas. Ke korang ada grup lain? Tak 2 ada. tahun lepas. 2 tahun lepas. Dekat grup tu lah kita ada. PM tepi. Dia 2 PM tahun tepi. lepas. Aduh. Semua dekat grup tu. Ada je. Saya rasa Masa saya tak tu masuk grup lagi kot. Tak, kesian Cikgu Nora. Pun nak belajar OBS. Saya tak masuk lagi grup kot rasanya. Dia punya alasan lah, alasan. Nanti kita plan insyaAllah. Adalah Cikgu Ajak dah ada tempat dia, ada platform dia. Ada tempat senang, tak payah nak tercari-cari. Ni Cikgu Bahan InsyaAllah, turun lah. apa bagi tahu. Turun KL. Cikgu Farhan nak Allah. tanya. Nak tanya, kenapa pindah daripada JB ke SIG? Sebab balik duduk dengan parents. Kebetulan mak baru bersara tahun lepas, and then tahun ni sorang-sorang lah. So ayah masih bekerja, and then ayah sibuk juga jaga nenek. Ayah kat mana? Ayah sama juga Ayah lah, sini juga. Oh. Duduk sebab tu lah dia berulang lah. Maksudnya kalau kerja, and then balik kerja, pergi jaga nenek. And then malam, esok pagi balik kerja, balik rumah balik, siap kerja. So mak sorang-sorang kat rumah. So, Cikgu Farhan that's only why. child ke? Tak juga. Only Saya child. sulung. Yang lain-lain ada yang dah kahwin and then duduk dengan family masing-masing. Ada yang bekerja juga, ada yang tengah belajar, semua belajar. Cikgu Farhan So sulung? saya kebetulan apa dia? Sulung. Kenapa? Yang sulung tak kahwin lagi ni? Kebetulan. Itulah kita bagi laluan adik-adik dulu. Lepas tu laluan kita tak ada pula nampak. InsyaAllah soon. Apa ciri-ciri dia Cikgu Farhan? Cikgu Farhan nak. Ciri-ciri ya. Alamak, Wah. kena buat kelas lain tu. Ingat saja ke balik kampung tu? Dia dah ada. Ada perancangan dah ni. Dah. Dia. Graduate janganlah. Aloy. Sebelah itu kan. InsyaAllah soon. Nanti jemputlah datang Kedah. Ingatkan jemput datang majlis. Ada insyaAllah. Tak apa, kita itulah. tunggu. Tiba-tiba nanti jemput. Ada kad jemputan lagi. InsyaAllah. Okay. So terima kasih banyak Cikgu Mimi. Masih ilmu hari ni. So, yelah, kalau saya pun ada nak cakap terima kasih. Sorry lah kalau ada kekurangan kat sini. Saya tak berapa mahir sangat lagi. OBS tu pun saya macam boleh tak boleh tu je. Okay. So tapi mungkin ada kekurangan lagi. Mungkin kena tambah lagi ilmu lagi. Okay. Terima kasih Cikgu Mimi. Saya ingat live TikTok ni macam tekan je daripada handphone tu. Saya memang tak tahu pula ada studio ni. Terima kasih lah Cikgu Mimi. Itulah. Kan? Saya pun baru tahu sebenarnya. Dia macam baru ke apa? Yes, dia baru lagi. Tak sampai dia macam setahun YouTube juga kan? YouTube pun ada studio dia macam ni kan? Ada sana. Tapi YouTube Studio dia dah ada dekat browser. So dia tak adalah software.
So senang sedikit. Untuk setting Oh, tu dekat just web je buka. kan? Yeah, betul. Oh, Untuk tak YouTube sebab Studio. tu yang ni kita kena download Yes, ni kena download sebab dia Oh, tak ada platform okay. lagi. So macam YouTube Alright. dah ada dekat dah dekat browser tu, just buka YouTube Studio, dah masuk dah. So far, maksudnya dia lebih stable lah kan kalau yang Cikgu Mimi live sebelum ni tu. Ya, so far stable lah. Okay kan? Cuma Alright, kalau alright. nak setting dekat OBS tu kena dari segi uh, audio tu kena jagalah. Tu kena advance class lah kena ni. Sebab tak sempat saya nak ganjar benda tu. Tu advance class tu kita tengok macam mana nak setting mic, audio desktop, tu kena tengok dari segi. Sebab Dekat takut mana OBS? berdengung. Betul, kat OBS. Takut Aduh, berdengung. saya start OBS tu lah. Tunggu Cikgu Ajwat sampai dah nak pencen dah. Buat 2 tahun tak datang. Entah. Dah boh. Ah. Bila nak on? Bagi tahu je lah. Lama. Next tak tahulah lagi. Sebab ni kalau ikutkan jadual pun Dah penuh. agak hujung minggu susah sikit lah. Kalau boleh buat weekday ni. Weekdays lah. Weekend memang macam mana lagi. Weekday pagi boleh lah kan? Pagi okey lah. Weekday pagi. Weekday pagi insyaAllah. Pagi Isnin sampai Rabu. Suzana pilih. Nak ambil apa? Mana mudah, Cikgu Ajwat? Mana mudah? Ajar secara online ke ajar secara fizikal? OBS kena fizikal. OBS Tak, fizikal. Cikgu Nora, online nanti kita tak ada makan-makan. Kena faham. Kalau online nanti kita Nanti kena Cikgu Ajwat tak boleh belanja makan. kena share screen orang ni pula apa masalah, orang ni apa pula masalah, orang ni apa masalah. Dia kalau Macam saya buat tadi lah. Betul juga. tengok depan-depan, kita tahu spek komputer orang tu, kita tahu apa yang dia boleh buat, dia perlu top up dia punya apa, nak tahu tambah RAM ke tak ke, kita boleh advice kat situ lah. Dia sebab dia teknikal kan? Dia melibatkan teknikal. Sebab orang punya komputer semua tak sama. Dulu Cikgu Mimi saya punya internet kan, saya kata kat Cikgu Mimi kan, Unify saya memang problem, tapi lepas dah upgrade ni tu yang saya nak try lah OBS. Dia speed internet tu antara faktor yang mempengaruhi, tapi yang paling yang bergantung pada kelancaran OBS ni adalah cikgu punya RAM RAM laptop. Biasanya kita orang geng-geng OBS ni recommendkan 16 gig above atas. lah. Yes. Kalau dapat 32 tu dah okey lah. Cikgu Itu dah Ajak gamers tu kan. Memang dia beli laptop gamers lah baru sedap. Betul. Tapi saya. itulah. Macam mana nak check ni? Macam nak check. Kalau saya nak check saya punya komputer ni. 16 ke 32 ke. Dekat setting komputer rasanya. Cikgu, saya rasa Baik Cikgu Nazar minta undur diri tu. Okey, Cikgu Nazar, terima kasih kena join. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita update lagi. Recording nanti saya bagi. Okay, terima kasih semua. Alright, terima kasih Cikgu Nazar. Cikgu Nora, kenapa? Nak tanya apa? Yang tu, spek tu. Okey, macam mana nak tahu spek kita tu pergi kat PC, Windows. Saya Tapi saya rasa masa nak daftarkan OBS, masa kita nak downloadkan OBS tu dia dah bagi tahu tau. Kita nak kena ada minimum 32 kot rasanya. Tak. Susah sangat tu. 16 tu. 16 tu Cikgu dah Ajwat. okey dah. Kalau projector pergi TV, macam mana connection lah? Macam you tembak projector, lepas tu TV pun on juga. Nak pancar benda sama? TV dengan projector. Kena pakai ni lah. Ada 2 cara. Sama ada HDMI sambung ke projector dengan TV tu. HDMI maksudnya dia split screen ke? Tak kan?
Kena pakai splitter. Dia ada satu Splitter eh? Splitter. Oh, splitter. kena beli. Kalau tak tahu splitter tu macam mana, pergi kedai mamak. Tengok TV kedai mamak tu, nanti tanya dia, mana splitter mamak? Nanti dia tunjuk. Sebab mamak dia buka, boleh tukar semua TV kan. Satu Dia ada 3 TV kan? Tak, sekarang ni Cikgu Ajwat tembak projektor depan. Lepas tu TV kiri kanan kan? ha, Splitter tu. splitter tu. Oh, panjang lah splitter tu. Panjang. HDMI kabel yang panjang. Kena Hmm. tarik kita orang tarik ikut bumbung. So memang tak nampak Main dia dekat projektor lah kan? Main kat projektor. Okay. Oh, splitter yang ada box. Lepas tu ada banyak HDMI tu kan? Betul. Oh. Oh, so memang panjang lah HDMI tu. Ada cara lain tapi takut tak stable. Dia guna wireless. Splitter tapi wireless. Yang macam Miracast tu ke? Bukan. Dia ada splitter wireless. Oh. Tapi nanti semua jadi wireless lah. So takut tak stable lah. Maksudnya kita kena yang projector wireless, ke TV wireless. So banyak wireless. Takut dia ada interference kat tengah nanti tiba-tiba hilang. So far yang Epson Slim tu wireless kan? Tu wireless. Wireless. Dah ada built-in kan? Built-in. 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 Tapi Cikgu Zana pakai iPad kan? Sekarang ni daripada okay lah, laptop pergi projector pergi TV, splitter lah. Betul tak? Betul. Oh, okay. Kena beli lah splitter tu. Banyaknya betul nak pancarkan tu. Cikgu Zana. Kat mana ni? Dekat center lah kan. TV lepas tu projector depan kan. TV kan side kan. Besar ke dewan dia? Tak adalah besar sebab student ramai. So macam diorang yelah macam nak banyak view lah. Konon-konon macam tu. Gantung ke apa TV-nya? TV hang. TV atas lah. Kan? Malah macam Cikgu Ajwat punya holistik lah. Dia gantung macam kat sebelah holistic kiri tu lah kanan. kan. Depan projector kan. Betul. Kiri kanan TV. Kiri kanan belakang. Macam tu HDMI HDMI. Oh, okay. Tengoklah nak sambung berapa TV. Kalau dia sebab splitter dia ada beberapa splitter. Ada yang split kepada 2, ada split kepada 3, ada split kepada 5. Dia boleh pilih beli lah situ. Boleh belilah splitter tu nak split berapa. Sekarang ni dia akan dapat view yang sama lah kan. Semua TV tu kan? Samalah. Oh. Kalau pakai splitter, pakai HDMI dia tak lag. Kalau pakai wireless tu takut nanti lag. Ada lagging. Oh. Dekat holistic tu memang wired lagi lah maksudnya. Kita wired TV tu, kita wired HDMI. Oh, alright. Okay. Roger. Thank you. Berapa kos Cikgu Ajwat buat untuk TV tu? Apa? TV, projector, screen projector kat 10 TV berapa banyak? TV berapa banyak? TV hari tu kita orang nak pasang 4 tapi setakat ni baru pasang 2. So ingat nak pasang 4. Macam dekat Dewan Oasis Village Ara Damansara tu dia pasang 4. Tapi splitter kita orang pula boleh masuk 4. So kalau termasuk dengan projector maknanya boleh pasang satu TV je. So kena cari splitter yang ada 5 atau 6. So salah beli lah. Kena tambah lagi lah. Projector yang slim tu recommend ke Cikgu Ajwat? Ke sama je dengan yang tak smart? Okay, recommend dari segi apa tu? Function lah. Kalau takat nak pancar, beli yang biasa je. Betul? Dia slim ni satunya dia nak memudahkan kita bawa ke mana je, kan? Yes, macam kita orang kalau nak travel, contoh kita pergi Kelantan kan, naik flight. Takkan nak buat yang gedabak tu bawa lah slim, letak kat beg je. Handsome sikit kan? Kira dalam beg tu boleh bubuh projector, iPad boleh letak kat beg belakang. So kira boleh bawa. So, dia memang betul-betul slim ke? Tak tebal? Betul. Oh. Space.
Boleh lah letak dalam bag. Ya untuk travel senang lah. Function dia biasa je lah. Cuma ada smart lah. Smart lah. Yang lain, smart yang lain tu macam kita tak payah nak control. Kita letak daripada tepi. Contoh letak di tepi kan. Kita tak Aha. payah nak adjust. Bagi tegak, dia auto adjust. Lepas tu dia, Oh. kalau screen tu besar, dia Maksudnya letak mana-mana pun nanti kalau kita pancarkan tu dia akan adjust kan? adjust sendiri lah. Okay. Oh. Itu je lah. Jadi kalau tak nak function tu, nak no, apa normal punya, letak Manual. Boleh adjust tak? sama je. Cuma Oh. satu lagi view dia besar lah kot. View dia besar. Maknanya kita letak Keterangan dia? dekat pun besar. Tak perlu letak jauh. Kalau Keterangan dia letak jauh tu samalah. kan Sharp tu lah. siap lah, terang lah, confirm lah. Auto zoom lah kiranya ni macam tu eh. Biar dia auto zoom, built in terus wireless. Dia punya lifetime untuk lampu dia lama. Hmm, tak tahu nak berapa lah, tapi confirm lama lah. Sebab yang projektor yang lama pun saya pakai daripada 2017. Ni baru tukar. Mahal lah mentol dia. Sebab nak tukar mentol tu dekat 1,000 juga. So macam beli baru lah. Uish, Lepas tu juga. tengok, Mahal juga. lepas tu tengok apa, kira dia tak boleh ambil short term malah. Kalau contoh kita spend kita projektor lama tu 1,000, waktu tu beli ABX tu 1,700, 1,800 macam tu lah waktu tu 2017. So kalau dah bahagi dengan berapa tahun pakai, campur dengan kelas-kelas kita bawa, berbaloi je sebenarnya. Berapa ringgit je. Sebab kita pergi mana-mana pun, Kepuasan penggunaan dia lah. Kepuasan menggunanya tu ya. tercapai. Tapi kalau yang nipis ni secara jujurnya, dia just macam tu je lah, tu je lah. Tapi kalau beli projektor biasa pun tak apa, macam tu lah. Kalau rasa nak spend, nak beli, boleh lah, silakan. Sebab kadang-kadang kita pergi sekolah ni dia tak ada apa, cakap kita nak letak projektor dia dekat atas, maknanya projektor dia jauh. Okay, lepas tu kalau kita nak letak dekat kawasan yang sama dengan projektor yang dia dah gantung, nanti kelas tu terganggu tau nak gerak. Sebab kita kena letak meja kat bawah. Kita tak nak pakai projektor dia sebab projektor dia pertama dia dah gantung kat atas, and then dia sambung projektor dia tu, tarik wayar HDMI panjang macam tu, nak cucuk kan. So kita nak pakai projektor kita. Lepas tu projektor sekolah ni biasanya kuning lah. Kalau pancar tu memang faham-faham sendiri lah, memang tak berapa nak nampak lah selalunya. Kecuali sekolah-sekolah baru ke, sekolah-sekolah dapat projektor baru ke, boleh lah. Kalau sekolah biasa selalu tak dapat pun Apa dia? projektor yang ni. Kebanyakan projektor lama. Jadi bila dia orang projektor lama, kita nak mengajar pun tak best. Oh, Kalau projektor kita. Cuma Oh, bila Cikgu Ajwat bawa macam guna je screen diorang yang dah ada tu, and then you tembak je lah. sama kita. Lepas tu bila Oh. bawa yang slim tu, dia macam cikgu akan tanya lah, oh ni beli kat mana, macam tu je lah. So kalau rajin lagi boleh lah jadi agent pula kan, jual pula. Kalau rajin lagi lah, tapi tak rajin tu suruh pas je lah. Beli kat Cikgu Amal macam tu lah. Cikgu Omar Cikgu Omar pun ada ni, dia buat macam apa? Yang kat kredit Dia pun ada, untuk cikgu ada bayaran apa, bulanan lah apalah. Ada automail. So itulah. Kalau tanya beli biasa je. Beli yang biasa je. Yang EBX sudah okey dah. ABX 10 kan? Tapi EBX kan tanya EBX 05 something, tapi EBX sudah okey dah. Kalau boleh kan yang ada HDMI yang gitu je lah, okey lah maksudnya. Tapi cari yang dia ada dua version tau. Satu yang boleh tukar dua perkara. Satu lagi boleh adjust fokus je. Ada satu tu boleh adjust fokus dan zoom. Cari yang boleh adjust fokus dengan zoom. Yang tu lebih ni lah, better sikit lah. Oh, maksudnya
jarak lah, distance tu kita boleh control Boleh control lagi. Maknanya kita boleh control lagi distance dia. Kecil besar lah. Cuma manual lah. Oh, okay. Dia ada satu yang paling murah, hanya boleh control fokus. Jadi kalau kita nak besar, kita kena letak projector tu belakang. Projek tu yang kita kena up Projector adjust, kena- right? Lepas tu, Yang tu yang murah, 1,400. Tambah 400 boleh dapat yang 1,800 tu, zoom. both lah boleh. Boleh control zoom. Oh, okay. Rasa malas nak control, tambahlah lagi 1,500, malas control. Slim lah. Slim lah. Slim lah 3,000 lebih. 3,000 lebih. Patut slim sekarang. Kan? Nampak? Okay. Dia macam tu lah. Dia depend lah. Lepas tu beli, kira nak try je apa dia punya beza. Tapi kalau ikutkan, kalau orang tanya nasihat nak beli ke tak, beli biasa je, tak payah. Beli yang 1,800 je. Jangan beli 1,400, beli yang 1,800. Oh, alright. Ya, betul. Saya pun ada yang Shopee pun 1,200 pun boleh dapat macam tu. Saya pelik. Kenapa ada banyak harga ni? Dia EBS ada dua, takut orang salah beli. Dia kena beli yang boleh tukar. So kalau benda macam tu saya tak beli kat Shopee, sebab pergi tengok lu, pergi tanya dekat sale tu. Komputer ni barang jarang nak beli kat Shopee. Pergi Yelah, kat tak survey harga lah. harga, pegang, tengok, lepas tu boleh tanya orang tu apa dia punya apa feature-features lah, apalah, bab dia nak tukar berapa. Kalau nak tukar bab pun dekat 1,000 je. Boleh je kalau nak tukar. Cuma dia pun dah lama, dah nampak kuning. Belilah baru, macam tu je lah. So far dah bertahun-tahun ni dah pernah tukar?